Okey. So, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Jom kita mulakan untuk kita punya sesi Market Outlook pada malam ni bagi edisi 4 September tahun 2023. Jadi, dalam Market Outlook ni, kita akan lihat perkara yang sama yang macam selalu kita lihat setiap minggu, iaitu dua perkara penting. Okey, yang kita pentingkan dalam Market Outlook ni adalah yang pertama sekali, okey, fundamental analysis, dan juga yang kedua adalah technical analysis. Okey, jadi pada malam ni kita akan mulakan dahulu dengan fundamental analysis, di mana dalam fundamental analysis ni apa yang kita fokuskan ataupun apa tumpuan kita, okey, diberikan kepada kita nak melihat, okey, trend perubahan, okey, sentimen ekonomi, okey, yang mana yang telah orang kata apa, yang telah berlaku sepanjang 1-2 minggu ni, untuk kita lihat, okey, apa impak perubahan sentimen ekonomi ni, okey, kepada pergerakan harga emas. Itu yang kita akan cuba lihat pada minggu ini, dan apa yang difokuskan, okey, apa yang difokuskan oleh para pelabur, okey, untuk pasaran Amerika ni, yang mana bahawa yang orang kata apa, maksudnya dekat sini kita nak melihatlah, okey, apa yang ditunggu-tunggu oleh para pelabur. Okey, contohnya, okey, kalau katakan sekarang ni, okey, trend ekonomi di Amerika adalah nak melihat kepada perkembangan sektor buruh. Jadi kita nak tunggu apa the next update daripada sektor buruh ni. Okay, contohnya kita nak lihat news untuk NFP. Ada perubahan tak untuk news NFP? Contohnya minggu lepas kita ada news NFP. Okay, apa perubahan yang news NFP tu bawakan kepada kita? Adakah dia membawa perubahan yang positif ataupun membawa perubahan yang negatif? Yang mana perubahan positif dan negatif ni akan membentuk satu trend ataupun satu pola pergerakan, okey, data untuk sektor buruh. Itu contohlah, okey, apa yang difokuskan oleh para pelabur pada minggu ini. Okey, sebab apa? Sebab kita perhatikan sentimen ekonomi ni dia berubah-ubah. Okey, mungkin pada bulan ni dia fokuskan kepada sektor buruh. Sebab apa? Sebab sektor buruh ni kenapa dia jadi fokus utama sekarang ni adalah sektor buruh ni yang menjadi peneraju utama ekonomi. Okey, antara elemen utama yang disukat dalam ekonomi Amerika. Okey, itu contoh. Dan masuk ke bulan baru, okey, ada isu baru yang timbul. Yang mana isu ni yang membentuk sentimen. Contohnya, okey, nilai inflasi yang tiba-tiba spike, yang tiba-tiba naik secara mengejut. Jadi pasaran ni dia akan berubah dia punya fokus daripada trend perubahan yang diletakkan kepada sektor buruh, diubah kepada mermahati pula trend pergerakan inflasi. Dia fokuskan pula kepada bacaan inflasi. Jadi ini yang berlaku dalam pasaran Amerika sebenarnya. Okay? Dia tak semestinya akan berubah setiap bulan, tetapi akan ada pola-pola perubahan yang kita akan nampak. Okey, contohnya bulan yang sebelum, apa yang difokuskan, apa yang diperhatikan, okey, bagi melihat perkembangan ekonomi. Dan bulan yang seterusnya, okey, pasaran akan mencari perkara-perkara baru untuk dijadikan sebagai penetapan bagi sentimen utama ekonomi. Jadi kita nak lihat pada minggu ini apa perkara yang difokuskan. Okey, selain daripada kita lihat dekat kalender ni, okey, antara high impact punya news yang akan diriliskan, okey, bermula pada hari Selasa. Okey, sebab hari ni dekat US, dekat sana adalah bank holiday. Jadi kalau lihat dekat situ tak ada apa-apa acara lah sempena bank holiday ni. Okay, cuma selain daripada bank holiday tu, okay, market tetap berjalan, tetapi dia kekurangan support daripada segi sentimen dan juga news disebabkan bank holiday. Okay, dia kekurangan support dari segi sentimen dan juga dia kekurangan volume. Jadi hari ini lihat pergerakan harga dibuka dengan pergerakan-pergerakan yang perlahan. Sebab apa? Sebab dia ada bank holiday US. Tapi masih lagi harga emas bergerak sebab hanya bank holiday saja yang berlaku di US. Di negara-negara lain masih lagi beroperasi dia punya central bank dan juga cawangan-cawangan
okey, bank yang lain yang mana boleh memberi bacaan harga emas lah. Okey, dalam kalender selain daripada hari ini, okey, cuti bagi bank di US. Apa lagi yang kita nantikan bagi minggu ni? Kalau boleh, kita lihat bermula daripada esok hari, hari Selasa. Okey? Ya, ini last week punya. Kita refreshkan, dia tak keluarkan untuk minggu ni. Okey? So, hari ni hari Isnin. Okey. Hari Selasa, 5 September. Okey, kalau boleh lihat, Isnin tu bank holiday. That's why kita tak ada apa-apa news untuk hari ni. Okey, sebab kalau bank holiday ni bukan setakat local bank di US saja, of course dia punya central bank pun sama, jadi dia takkan ada release apa-apa bacaan data news. Okey, bermula dengan esok dah start release bacaan untuk ekonomi data dan juga news. Cuma esok pada hari Selasa hanya low impact punya news yang diriliskan. Ada dua lah. Okey, yang pertama kita ada factory order, kemudian kita ada IBD dengan TIPP, ekonomi optimis tu. Okey, yang tu adalah orang kata apa, low impact. Yang mana kita belajar sebelum ni, okey, low impact punya news ni kalau ada kesan pun terhadap pasaran, okey, selalunya kalau dilihat kepada pasaran harga emas, yang mana pasaran harga emas ni dia akan reflect kepada pergerakan dolar, okey, kita jaranglah nampak sebarang kesan. Okey. Bukan setakat jarang nampak sebarang kesan yang kecil, kesan besar pun memang kita tak akan nampak lah, sebab ini adalah low impact punya news. Itu pada hari Selasa. Okey, kemudian pada hari Rabu, kita akan ada satu high impact punya news, iaitu ISM Service PMI. Okey, ISM Service PMI, yang mana ISM Service PMI ni merupakan satu data perkhidmatan bacaan di US, yang mana data ni, okey, kalau bertambah bermaksud sektor perkhidmatan di US sedang berkembang. Okay. Kalau merosot ataupun menjunah bermaksud, okey, sektor perkhidmatan di US sedang mengucup. Sektor perniagaan yang melibatkan perkhidmatan di US yang diberi fokus, okey, bermaksud tengah mengucup lah. Okey. Jadi dekat sini ada beberapa soalan. Kejap saya perhatikan soalan dulu. Cadangan. Okey. Assalamualaikum, misalnya jom makan ayuk. Okey, waalaikumsalam. Kenapa last week harga tiba-tiba naik? Okey, kenapa last week harga emas tiba-tiba naik kan? Okey, yang tu kejap lagi kita akan bincangkan. Sekarang ni kita nak bincangkan untuk minggu ni punya update dahulu. Kita nak lihat projection untuk minggu ni, apa yang kita nampak. Okey, untuk harga emas ni, okey, potensi dia di hari apa akan melakukan pergerakan-pergerakan besar. Jadi kita nak lihat potensi hari apa tu, kita kena lihat news lah. Okey, news hari apa yang akan ada high impact punya news. Kalau tengok pada minggu ni adalah minggu yang agak suram sebenarnya. Kalau tengok pun, okey, agak membosankan. Sebab apa? Sebab banyak tanda yang berwarna kuning. Hampir setiap hari hanya kuning je punya, orang kata apa, label. Maksud low impact punya news. Di samping pada hari Rabu dan juga hari Khamis adalah, okey, satu high impact punya news. Dan hari Khamis tambah satu lagi, orang kata apa, medium impact punya news. Jadi minggu ni punya trend pergerakan harga yang bakal disuntik ataupun diinjek daripada fundamental ni akan sedikit perlahan berbanding dengan minggu lepas. Sebab minggu lepas, okey, saya tunjuk yang minggu lepas punya. Okey, kita nak lihat minggu lepas. Ogos, okey. Ni tahunan. Okey, kita lihat minggu lepas. Okey. Ini adalah pada minggu lepas. Yang mana minggu lepas kita lihat banyak label yang berwarna merah. Starting daripada hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis sehingga hari Jumaat. Ada tanda-tanda berwarna merah. Bermaksud ini merupakan high impact
punya news. Yang ni yang memberi fokus kepada pasaran, okey, yang mana pasaran menantikan pergerakan-pergerakan yang besar, okey, yang disebabkan oleh high impact punya news. Jadi minggu lepas kita lihat memang pergerakan-pergerakan yang besar tu ada, dan kalau katakan impact dia berlainan, setiap hari tu kita akan lihat pergerakan-pergerakan berbeza yang akan terbentuk lah. Itu kalau cerita tentang minggu lepas. Sebab minggu lepas starting from hari Selasa, kita ada consumer confidence, kita ada job opening. Kemudian hari Rabu kita ada ADP, non-farm payment change. Kemudian kita ada GDP quarter to quarter. Hari Khamis pula kita ada price index dan juga unemployment claim. Yang mana hari Jumaat pula kita ada NFP, iaitu NFP dia ada 3 elemen utama. Average hourly earning, okay, employment change dan juga unemployment rate. Ditambah juga dengan manufacturing PMI. Itu pada hari Jumaat. So dipenuhi dengan high impact punya news. Minggu lepas yang padat dengan high impact punya news, memang sangat teruja lah kepada kita pergerakan-pergerakan yang besar yang kita nampak hampir setiap hari. Tetapi minggu ini kalau kita lihat untuk this week agak suram. Okay, agak suram kenapa? Sebab minggu ni lihat yang bertanda warna merah tu ada 2 sahaja. So untuk pergerakan gelombang yang besar ni, okay, mungkin tak, orang kata apa, tak selalu kita dapat pada minggu ni. Sebab apa? Sebab minggu ni banyak low impact punya news lah. So expecting untuk the next week, okay, untuk next week kita akan ada balik news yang besar. Yang mana next week, okay, kita ada bacaan untuk CPI. Kemudian kita ada bacaan untuk PPI. Itu pada next week. Dan minggu yang seterusnya tak silap saya adalah minggu untuk bacaan terbaru untuk fund rate, tak silap. Okey, kejap kita lihat. Okey, ya betul. Maksudnya minggu yang ketiga kita ada bacaan, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu keempat. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat, iaitu 21. Okey, 21 September kita ada Federal Fund Rate. Yang mana Federal Fund Rate ini merupakan fokus utama. Okey, bukan fokus utama secara mingguan, tapi fokus utama untuk bulanan. Ingat tak pada awal tadi, apa yang saya sebut adalah kita nak memerhatikan secara trend bulanan. Malam ni kita cuba bincangkan secara trend bulanan apa yang difokuskan untuk fundamental ni. Apa sentimen yang dibawa, okey, ke dalam bulan tersebut. Contoh macam bulan lepas, okey, sentimen dia banyak bergantung kepada isu CPI. Yang mana CPI, bacaan CPI bulan lepas macam mana? Bacaan CPI bulan lepas ada peningkatan sedikit. Jadi CPI ni membawa satu pengaruh ataupun kesan yang sangat besar kepada pergerakan market pada minggu lepas. Minggu ini, okey, apa yang kita nampak sebelum lah, okey, pada awal bulan yang bakal menjadi penentu bagi sentimen pada minggu ini, bulanan pada bulan ini adalah Federal Fund Rate ni. Iaitu pada 21 September. Yang mana 21 September ni boleh dikatakan signal awal. Signal awal ataupun petunjuk awal kepada direction ekonomi Amerika dan juga polisi Central Bank US iaitu Federal Reserve untuk suku terakhir tahun 2023. Yang mana kita tahulah bagi tahun 2023 kita hanya tinggal sekarang ni bulan September, Oktober, November dan juga Disember. Yang mana sekarang ni kita bulan terakhir bagi suku ketiga tahun 2023 dan bulan depan akan masuk bulan pertama untuk suku terakhir, last quarter bagi tahun 2023. Bermaksud kalau kita bahagi satu tahun tu kepada 4 chapter, bulan hadapan adalah chapter terakhir bagi tahun 2023. Merupakan orang kata apa, chapter penutup bagi tahun ini sebelum bermulanya chapter yang baru pada tahun hadapan. Jadi okey, Federal Fund Rate ni orang kata apa, jadi petanda awal. Kalau katakanlah okey, masih lagi diteruskan dengan usaha-usaha untuk menaikkan kadar faedah. Maksudnya kat sini Federal Reserve ni masih lagi committed, okey, untuk membuat
orang kata apa, rate hike sehingga dia mencapai dia punya target, iaitu kita tahulah target Bank Pusat adalah untuk dapatkan nilai bacaan inflasi pada paras 2.0 ke bawah. Bacaan semasa yang kita dapat sekarang ni adalah 3.3 yang mana melonjak pada bulan lepas banyak 0.3. Bacaan yang terendah kita dapat 3.0. Kita dapat 3.0 bulan sebelum ni. Bulan lepas kita dapat 3.3%. Jadi bulan lepas ada penambahan. Jadi penambahan ni dia bagi satu kejutan kepada pasaran. Yang mana sepanjang beberapa bulan bermula daripada tahun lepas, trend penurunan untuk bacaan inflasi ni sangat konsisten. Disebabkan apa trend penurunan ni sangat konsisten? Disebabkan usaha Bank Pusat yang hampir setiap kali ada Federal Fund Rate, dia naikkan kadar tersebut. Sama ada dia naik pada 1 Julai yang tinggi ataupun kenaikan tu adalah pada 1 Julai yang biasa, iaitu lebih kurang 25 mata sehingga 50 mata. Jadi usaha-usaha Bank Pusat ni menyebabkan CPI untuk every month mencatatkan penurunan, tetapi bulan lepas pertama kali mencatatkan kenaikan walaupun tak banyak, sebanyak 0.3. Jadi yang ni merisaukan Federal Reserve. Adakah trend bacaan CPI akan berubah? Yang mana kalau trend bacaan CPI daripada konsisten melakukan penurunan atau kita boleh katakan downtrend berubah kepada kenaikan ataupun uptrend, ini akan bawa satu mimpi buruk kepada ekonomi Amerika dan juga Bank Pusat US. Sebab apa? Sebab kalau katakan dia tak dapat bendung masalah inflasi ni, mata wang dia akan terus kehilangan nilai disebabkan inflasi. Dan juga ekonomi Amerika yang sekarang ni bukan dikatakan pada satu trend yang sangat positif lah. Sebenarnya ekonomi Amerika sekarang tengah menuju ke satu fasa yang mana kita boleh katakan fasa kelembapan ekonomi. Ekonomi tu sangat, orang kata apa, bergerak perlahan. Perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi tu sangat perlahan. Disebabkan apa? Disebabkan tadi usaha Bank Pusat untuk menaikkan kadar faedah tu menyebabkan ekonomi tu dia ada pertumbuhan, tapi pertumbuhan dia sangat slow. Sangat perlahan. Pertumbuhan yang sangat perlahan ni adalah, orang kata apa, tanda-tanda yang tak baik kepada ekonomi dan juga mata wang negara tersebut. Jadi Federal Reserve sekarang ni berada di satu titik di mana titik penentuan adakah dia punya usaha untuk menurunkan kadar faedah kadar inflasi ni berjaya dengan menaikkan kadar faedah. Itu yang akan terjawab pada September nanti. Adakah diteruskan ataupun ditamatkan usaha untuk menaikkan kadar faedah tersebutlah. Jadi untuk pada minggu ni kita tak ada, kita ada high impact punya news, tapi kita ada dua saja. Kalau tengok tu kita ada ISM Service PMI pada 6 September hari Rabu dan juga hari Khamis. Kita ada unemployment claim. Unemployment claim ni memang akan diriliskan setiap minggu, akan diriliskan lah. Itu bacaan pada minggu ni. Sebab tu minggu ni saya ajak kita lihat secara bulanan. Sebab minggu ini kita tak banyak news. Kita tak banyak news high impact. Jadi kalau kita nak perhatikan perkembangan dari segi mingguan, minggu ni kita tak ada topik lah. Minggu ni punya market review di hujung minggu nanti kita tak akan ada topik. Sebab apa? Sebab minggu ni kita ada dua saja high impact punya news. Bacaan data kita dua saja. Tak banyak yang boleh kita bincangkan. Jadi minggu ni kalau kita bawa kita punya market review untuk fundamental ni, kita up sikit dia punya scale kepada bulanan. Banyak yang kita boleh bincangkan. Iaitu kita boleh bincangkan pada fokus bulan ini apa. So fokus bulan ni macam saya katakan tadi adalah terarah ataupun tertumpu kepada Federal Fund Rate yang akan diumumkan nanti pada 21 September. Adakah dinaikkan ataupun dikekalkan pada rate yang sama? Itu itu adalah dua
dua ramalan yang hangat kata apa diwawarkan dalam economic news sekarang ni. Kalau you baca dekat mana-mana portal ekonomi pun, berita ekonomi, sama ada di Intraday ke, di Bloomberg ke, di mana lagi, di investing.com, di TradingView pun, antara yang diramalkan oleh penganalisis pasaran ni dua benda sahaja. Yang pertama, sama ada dipostkan. Apa alasan dipostkan Federal Fund Rate ni? Apa maksud dipostkan tu? Postkan tu bermaksud dikekalkan pada nilai yang sama. Contohnya nilai sekarang ni adalah pada nilai 5.25 sehingga 5.5. Kalau dipostkan maksudnya dikekalkan pada nilai tersebut. Tak ada sebarang penambahan. Kalau ada kenaikan bermaksud daripada 5.25 contohnya tambah 50 mata. So maksudnya dia tambah 0.5. Jadi bacaan terbaru adalah 5.75. Itu sekiranya ada penambahan. So ada dua benda lah yang kita predik pada bulan ini, sama ada dikekalkan sama ataupun ditambah. Jadi apa kesan kalau dikekalkan sama? Apa kesan kalau ditambah? Kalau dikekalkan sama, apa alasan dia? Kita tengok alasan dulu. Apa alasan Bank Pusat untuk kekalkan pada nilai yang sama? Antara alasan Bank Pusat, kemungkinan antara faktor yang boleh dijadikan alasan. Benda ni belum berlaku. Jadi antara faktor-faktor lah yang boleh kita nampak dijadikan alasan adalah Bank Pusat mungkin akan menggunakan alasan bacaan NFP pada bulan ini. Yang mana bacaan NFP pada bulan ini, kita lihat dia punya result bacaan dia. Average hourly earning mencatatkan kejatuhan dan juga unemployment rate yang mencatatkan peningkatan. Bermaksud dekat sini orang kata apa, sektor pekerjaan di Amerika, pendapatan berkurangan. Kenapa pendapatan ni boleh berkurangan? Antara sebab kenapa pendapatan boleh berkurangan adalah disebabkan ekonomi itu tak berkembang secara pesat. Ekonomi tak berada dalam keadaan baik. That's why dia punya pendapatan merudum. Hampir separuh, daripada 0.4% merudum pada 0.2%. Dan kenapa unemployment rate ni bertambah daripada 3.5% bertambah kepada 3.8%. Ada penambahan sebab 0.3%. Kenapa? Kenapa lebih ramai orang menganggur? Sebab syarikat ni mula membuat pembuangan pekerja untuk mengurangkan dia punya operation cost dia. So kat situ kenapa syarikat ni mengurangkan operation cost dia? Disebabkan perniagaan ni tak begitu baik lah. Apa punca perniagaan ni tak perform? Adalah disebabkan antara salah satu faktor dia adalah ekonomi negara tersebut tak berkembang secara positif. Itu antara sebab dia. Jadi ini adalah tanda-tanda dia. Tanda-tanda yang mana sektor buruh mula menunjukkan penurunan. Yang mana kali terakhir kita lihat trend penurunan dia adalah pada awal tahun 2022 dan penghujung bukan awal tahun 2022. Awal tahun 2023 dan juga penghujung tahun 2022. Yang mana trend penurunan ini berlaku dan memaksa Federal Reserve untuk pada waktu tu berancangan untuk postkan dulu kadar faedah. Tetapi apa yang berlaku, dia orang tak postkan kadar faedah. Dia orang ambil langkah yang lagi satu, iaitu kenaikan yang tidak agresif. Dan kali ini kita lihat adakah dipostkan ataupun diteruskan dengan kenaikan yang tidak agresif. Kalau dipostkan, ini adalah satu orang kata apa, boleh dikatakan bakal menjadi satu berita yang kurang kurang menarik, ataupun berita-berita dovish lah kita panggil. News dovish, yang mana news dovish ni kita faham dia akan menyebabkan nilai mata wang tersebut untuk jatuh. Kalau nilai mata wang tu jatuh, bermakna harga gold naik lah. Itu sekiranya dipostkan ataupun dikekalkan nilai tersebut. Apa jadi pula kalau dinaikkan? Macam separuh lagi penghasil pasaran ramalkan akan ada kenaikan. Apa alasan, apa point yang digunakan untuk ramalan dia ada kenaikan ni? Antara alasan dia adalah bacaan inflasi mula menunjuk lonjakan pertama. Daripada 3.0 naik kepada 3.3. Maksudnya
rentak penurunan tu dah mula hilang untuk bacaan inflasi. Jadi yang ni memaksa Bank Pusat untuk orang kata apa, lebih serius dalam melawan inflasi. Jadi Bank Pusat mungkin akan menaikkan kadar faedah untuk fight, orang kata apa, untuk lebih serius fight inflasi ni. Itu alasan dia kenapa dia nak naikkan. Jadi sekarang ni kita hanya boleh perhatikan apa tindakan Bank Pusat. Adakah sama ada Bank Pusat akan terus menaikkan kadar faedah ke satu tahap yang lebih tinggi ataupun kekal pada tahap yang sedia ada sekarang ni. So kita dah kita dah tengok dia punya kesan. Kalau kekal apa kesan dia, dan kalau naik apa kesan dia. So itu apa yang kita lihat, apa yang kita akan lihat. Kita nampak je benda tu, tapi kita akan nampak pada 21 September, iaitu Federal Fund Rate ni pukul 2. Itu adalah fokus bulan ini. Federal Fund Rate adalah fokus bulan ini. Di samping juga walaupun Federal Fund Rate adalah fokus kita bulan ini, kita tak tinggal juga untuk bacaan CPI pada minggu hadapan lah. Adakah bacaan dia akan melambung lagi ataupun dia akan turun balik kepada 3.0. Itu untuk bacaan, bukan bacaan, itu untuk review secara bulanan untuk news. Untuk news dan juga untuk ekonomi, data apa yang bakal keluar. Jadi, ada apa-apa soalan tak untuk news minggu ini dan juga yang akan datang? Ada apa-apa soalan tak untuk news? Siapa-siapa ada soalan untuk news? News pasaran. News dan juga data ekonomi. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan kot. Tak ada soalan kena tunggu news saja nanti kan. Ya betul. Untuk sentimen, kita tunggu tentang perkembangan news lah. 2 news yang saya highlightkan tadi. Untuk bulanan. Sebab cara mingguan, untuk minggu ni tak ada apa yang kita nak tunggu. Sebab apa? Sebab banyak low impact punya news lah. Kalau tengok tu, tanda warna kuning je setiap hari. Yang ada pun dua high impact punya news pada minggu ni. 2 high impact punya news, maybe kita akan nampak lah sedikit booster pada hari Rabu dan juga pada hari Khamis. Sebab ada high impact. Dan juga ada potensi untuk 2 news ni. Lagi-lagi untuk unemployment claim menjadi peneraju sentimen bagi minggu ni. Maksudnya sentimen mingguan mungkin akan dipengaruhi oleh 2 high impact punya news ni lah. So apa maksud sentimen mingguan adalah mood pasaran mingguan. Kalau katakan mood pasaran mingguan secara adalah pada keadaan yang positif. Ni kalau katakan mood dia positif, bermaksud secara mingguan dolar yang akan mencatatkan keuntungan. Bermaksud dolar yang akan strong minggu tersebut. Itu kalau secara mingguan positif ke arah dolar. Tapi kalau mingguan negatif ke arah dolar, bermaksud pada minggu itu bacaan adalah berpihak kepada harga gold. Sebab apa? Sebab harga gold ni dia reflect daripada pergerakan dolar. Tak ada soalan kalau tak ada soalan, bukan untuk news je, untuk fundamental. Untuk sesi fundamental, kalau tak ada soalan, boleh ke untuk kita pergi ke technical pula? Ataupun masih ada lagi
soalan untuk fundamental yang perlu saya jawab sebelum kita pergi ke technical. Ada atau tidak? Siapa-siapa? Kalau ada soalan. Okay, jom TA. Yang lain macam mana? Yang lain kita nak terus pergi ke technical analysis ya? Kalau nak pergi ke technical analysis, semua ramai-ramai reply 1. Saya nak tengok. Majority mana? Majority masih lagi nak stay dengar technical ataupun nak pergi ke fundamental pula. Okay, satu-satu. Okay, maksudnya majority nak pergi ke technical analysis. Majority dah tak sabar nak dengar untuk technical analysis pula. Okay. Boleh kita pergi ke technical analysis semua ready untuk kita pergi ke technical analysis. Okay, sekejap. Kita ubah dulu kita punya screen. Okay. So, sambung untuk technical analysis pula. Okay, tadi di fundamental analysis, kita dah melihat, okay, kita lihat apa? Kita lihat tentang polisi-polisi. Kita bincang tentang polisi-polisi bank pusat. Okay, apa polisi bank pusat tu? Yang kita bincangkan tadi, antara polisi bank pusat adalah tentang dia punya kadar faedah. So kadar faedah ni one of element dalam polisi bank pusat lah, apa yang bank pusat boleh kontrol. Okay, yang kita panggil sebagai monetary policy. Okay, itu yang kita bincangkan tadi. Dan juga kita bincang tentang news apa. Okay, bulan ni yang kita bagi fokus. Okay, iaitu 2 news lah. Yang pertama sekali kita bagi fokus kepada federal fund rate, sama ada dinaikkan ataupun dikekalkan pada nilai yang sama. Dan juga kita bagi fokus kepada news inflasi, iaitu bacaan CPI, Consumer Price Index untuk bulan ini. Adakah bermulanya kenaikan pada minggu lepas merupakan titik permulaan kepada kenaikan inflasi pada bulan ini. Kenaikan inflasi bercanak-canak pada bulan ini kan. Adakah titik dia bermula pada minggu lepas? Itu pada minggu pada minggu ini. Apa yang kita nak perhatikan? Yang mana dia punya tentatif ataupun jadual dia minggu hadapan adalah untuk CPI. CPI punya release date adalah minggu hadapan. Untuk federal fund rate adalah minggu lagi 1. Iaitu pada 21 September. Jadi itulah apa yang kita nak fokuskan pada minggu ini. Okey, jadi untuk technical analysis. Okey, sebelum nak pergi ke technical analysis. Sebelum nak pergi ke technical analysis, saya nak promotekan satu perkara, yang mana kepada yang nak tahu lebih lanjut tentang maklumat harga emas ni, nak tahu dari segi yang mana ni topik ni lebih ke arah fundamental. Yang mana nak kenali lebih ke arah fundamental tentang isu-isu yang mempengaruhi harga emas sebelum ini dan juga sekarang ini secara menyeluruh. Trend dia secara perubahan secara tempoh 5 tahun punya pola. Nak tahu apa impact pola secara 5 tahun, pergerakan trendnya apa yang dia dipengaruhi terhadap harga emas ni.
dan juga projection harga emas untuk yang akan datang dari segi projection fundamental, apa yang kita dapat dari segi fundamental ni, okey, lepas daripada pemulihan COVID-19 ni, okey, you boleh lihat satu video yang saya upload sebenarnya. Okey, ini merupakan sesi yang lepas. Okey, sesi tahun lepas. Dia orang tak faham Okey. prosedur ke apa ke? Ada. Rupanya cepedak tu. Dia tersilap Okey, lagi. sesi tahun lepas. Lagi tak 2, dia bagi 3. Kan? Siapa ada turn on Lepas tu mic dia kata boleh jod lah tu. tutup juga. Kita macam mana bagi? Kita terima kasih lah bagi extra ada 3. Lepas tu, So dia kata, tu lah. kita bayar dah. Ya dah, 36. So dia kata tak apalah kalau ada dia kata kan suruh saya datang ambil ke, dia kata. Kan? Kalau dia kan saya tak nak lah. Dia kata tak apalah, boleh je 3 biji tu, tak ada salah. Cuma kalau ada orang, Tidur lah suara tu. saya pulang balik lah, tak mau ambil orang kan. So dia kata tak apa, dia kata nanti saya tanya berapa yang extra satu lagi. Dia kata tak, dah orang dah mana murah RM8. Saya beli RM12. Dia kata memang. Okey, apa cerita? Tak gini. Ma tak mau buka tu, Ma nak buat tak tahu. Siapa? Dok Kualing. Dah baca tu. Boleh. Ada pula satu lagi. Assalamualaikum, mohon tolong mute. Ya, sebab kita Mr. Jan baca. dah Baca sambung. je lah. Tolong mute. Thank you. Okey. So boleh sambung Okey, tentang tadi. Okey, sesi tentang fundamental tu, you boleh tengok dekat YouTube saya. Saya ada upload recording. Lepas saya check saya punya file recording session lepas, saya terjumpalah video ni. Yang mana video ni adalah video tahun lepas, yang mana satu sesi yang saya buat iaitu sembang kali special pada waktu tu, iaitu tajuk dia adalah gold versus recession. So dah dengar gold versus recession ni dah tahulah. Okay, gold tu adalah instrumen kita sekarang. Recession tu ataupun orang kata apa, economic recession ni merupakan satu event dalam fundamental. Okay, so kalau nak dengar cerita tentang gold versus recession, yang mana ini buat setahun yang lepas, saya tak ingat tahun berapa, penghujung tahun lepas lah, sama ada November, Disember, saya tak ingat. Okay, waktu tu kita cerita prediction untuk harga emas based on fundamental itself. Okay, apa yang kita dapat yang akan berlaku pada tahun ini, dan dia dah jadi pun, dan seterusnya. Apa orang kata fundamental yang mempengaruhi harga emas untuk tahun 2023 dan seterusnya. You boleh tengok this recording dekat saya punya YouTube. Dan sebenarnya this session waktu tu saya tak buka pada ramai orang lah. Dan sampai tengok session tu, okay, you boleh tengok dekat saya punya YouTube. Okay, dia ada 2 part. Sekarang ni baru saya upload 2 part. Sebenarnya ada 3 part lah. Part pertama, part kedua dan part ketiga. Part ketiga nanti saya akan upload. So siapa yang nak tahu tentang session tersebut, you boleh tengok dekat YouTube ni. Okay, tajuk dia sembang kari special gold versus recession. So dalam tu you akan tengok apa yang kita bincangkan adalah pergerakan harga emas. Okay, sepanjang zaman, apa poin-poin ataupun perkara-perkara ataupun event-event penting yang berlaku dalam ekonomi dunia yang mempengaruhi harga emas, dan apa projection kita untuk ekonomi dunia untuk tahun 2023 dan yang akan datang. Yang mana sekarang ni kita dah di penghujung tahun 2023. Jadi kita tengok apa yang dipredikkan pada tahun lepas. Okey, adakah dia terjadi pada tahun ini atau tidak? Okey, you boleh tengok dalam video tersebut lah. Okey, dia banyak tentang fundamental. So siapa yang minat nak tahu tentang fundamental, boleh pergi tengok dekat video ni. Okey, ada 2 part. Okey, part 1, part 2 dan part 3 akan menyusul nanti. Okey, boleh? Tu saya ada share link YouTube lah. Siapa yang nak belajar lebih lagi untuk fundamental, boleh pergi tengok dekat situ. Okey, habis sekejap iklan. Okay, habis sekejap iklan, kita sambung untuk technical analysis. Okey, untuk technical analysis, apa yang kita nampak pada minggu lepas? Sebab minggu lepas kita tak ada orang kata apa, fundamental dan technical analysis, betul, untuk hari Khamis. Jadi ramai yang tak dapat update.
Okey, apa yang berlaku pada minggu lepas? Okey, minggu lepas kalau kita lihat merupakan trend kenaikan harga emas yang mana kita tengok harga emas ni berada dalam fasa correction, betul? Okey, yang mana fasa correction dah berlaku sepanjang 2 minggu. Dan total correction ni, okey, total range untuk correction pada kali ini adalah sebanyak berapa? Sebanyak lebih kurang 3.6%. Okey, correction harga adalah sebanyak 3.6% dalam tempoh 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu bermula daripada pertengahan Ogos sehingga ke awal September. Okey, dia punya julat pergerakan ataupun dia punya range adalah sebanyak 3.6%. Yang mana 3.6% ni merupakan pergerakan correction. Jadi, di range pergerakan correction ni sebenarnya dia dah membuka lagi satu ruang kepada kita punya analisis. Okey, analisis kita masih lagi on track untuk higher structure punya roadmap. Bermaksud harga masih lagi turun untuk wave 3, cuma okey, ada sedikit perubahan untuk time frame kecil. Okey, perubahan dari segi bacaan labeling. Zone, okey, masih lagi zone yang sama. Kita masih lagi menggunakan zone 1800 sehingga 1615. Okey, zone tak ada perubahan. Cuma dia perubahan untuk labeling harga. So bila zone tak ada perubahan ni, bermaksud dia punya roadmap tak ada sebarang perubahan lah. Masih lagi kita bias kepada penurunan harga untuk menuju 1800. Roadmap kita masih lagi sama, cuma labeling penanda dia saja berubah. Yang mana kita ada dua option untuk labeling. Okey, option A ataupun analisis A dan juga analisis B. Misalnya skrin tak ada gambar, tak ada gambar. Dia Nur Hayati kata tak ada gambar. Nampak ke skrin saya ni? Nampak tak skrin yang saya share ni? Ataupun semua tak nampak sebab saya dah share skrin ni. Kalau tengok kat sini saya dah share dah. Ada kan? Puan Nur Hayati tak nampak. Maybe pun boleh keluar dah masuk balik. Dah ada? Okey, dah ada tak apa. Okey, lain ada kan? Majority kata skrin okey. Okey. So yang mana dia punya skrin gelap tu sebenarnya sekarang ni saya tengah share chart. Kalau tak nampak tu maybe you boleh keluar dan masuk balik lah. Maybe dia ada problem dekat Zoom kan. Keluar try masuk balik. You akan nampak lah saya punya skrin ni. Okey. So ini adalah analisis bacaan dia. Ada dua. Bacaan A dan juga bacaan B. Sama macam dululah. Okey, analisis A, analisis B. Yang mana analisis A, analisis B ni dia akan ada bila kita ada dua projection terhadap pergerakan harga dari segi labeling lah. Okey, dari segi labeling. Dari segi pergerakan harga, dua-dua sama. Dua-dua kita bias kepada harga akan turun. Dua-dua kita bias kepada harga akan turun. Hanya perbezaan dia adalah pada labeling. Okey, jom kita tengok labeling yang pertama apa dia. Okey, sebelum nak pergi ke labeling. Sebelum nak pergi ke labeling, kita nak tengok dulu. Kenapa minggu lepas berlaku kenaikan harga dari segi fundamental? Tadi kita nak bincang lagi betul dari segi fundamental. Kenapa berlaku kenaikan harga? Okey, antara sebab kenapa pada minggu lepas berlaku kenaikan harga adalah kerana apa? Okey, kerana bacaan data ekonomi. Data ekonomi pada minggu lepas. Okey, contohnya minggu lepas kita ada bermula minggu lepas dengan kita ada bacaan untuk job opening. Yang mana job opening memberi satu kesan yang negatif. Sama juga dengan consumer confidence. Yang mana consumer confidence bacaan menunjukkan penurunan. Trend penurunan daripada consumer. Ini merupakan satu tanda ataupun satu signal negatif kepada ekonomi Amerika. That's why indeks jatuh pada awal minggu, hari Selasa. Hari Rabu adalah tentang bacaan ADP dan juga GDP. Bacaan ADP merosot daripada 371 sesi yang lepas, sesi kali ini adalah sebanyak 177 sahaja. So 177,000, penurunan hampir separuh bacaan. Menyusut hampir 200,000. Penyusutan 200,000 tu menyebabkan orang kata apa, negative impact kepada dolar.
So bila dolar jatuh, okey, harga emas naik. Itu pada Rabu. Yang mana itu mencatatkan kenaikan yang paling tinggi lah. Kalau lihat dalam range, okey, kalau kita pecahkan per hari, kenaikan Rabu adalah kenaikan yang paling tinggi disebabkan kesan daripada ADP. Kemudian pada Khamis kita ada unemployment claim. Hari Khamis kita ada unemployment claim pula, yang mana unemployment claim ni mencatatkan apa? Apa unemployment claim kita pada minggu lepas? Minggu lepas, okey, unemployment claim mencatatkan, kejap saya cek minggu lepas punya unemployment claim. Okey, unemployment claim pada minggu lepas mencatatkan penyusutan daripada 232,000 menyusut kepada 28,000. Jadi, perkara tersebut bawa satu opposite sentiment. Di awal minggu sehingga di pertengahan minggu memang sentimen kepada pasar Amerika adalah negatif. Tiba-tiba pada hari Khamis menunjukkan sentimen yang positif lah. Okey, so yang tu ada mencatatkan penurunan. Kemudian pergi kepada NFP. So NFP ni cerita dia panjang sikit sebab apa? Sebab cerita untuk NFP dia punya bacaan dia. Okey, kita ada mixed data. Apa itu mixed data? Macam saya beritahu, mixed data ni bermaksud bila you nampak dua kesan pada news yang sama. Okey, sebab kan NFP ni dia release 3 data terus. Dia ada average hourly earning, unemployment change dan juga unemployment rate. Okey, jadi potensi untuk jadi mixed data tu sangat tinggi lah, yang mana average hourly earning dan juga unemployment rate mencatatkan dia mencatatkan bacaan yang corot, bermaksud negatif impact kepada dolar. Dalam waktu yang sama, bacaan unemployment change menunjukkan pertumbuhan, tapi pertumbuhan dia tak terlalu besar lah, 157,000 kepada 187,000. Bukanlah satu pertumbuhan yang besar, tapi kita ada mixed data dekat situ membuatkan market jadi spike lah dua arah, yang mana di permulaan harga dolar melemah dan seterusnya disusuli dengan dolar mengukuh, dan disokong oleh news terakhir pada minggu tersebut adalah pada pukul 10. Pukul 10 kita ada ISM manufacturing, data pembuatan ISM, yang mana menunjukkan lonjakan daripada 46.4 melonjak kepada 47.6. Jadi lonjakan ni menyebabkan apa? Lonjakan ni menyebabkan sentimen untuk dolar terus berubah daripada negatif pada awal dan pertengahan minggu berubah kepada sentimen yang positif kepada dolar. Jadi apa jadi bila sentimen yang positif pada dolar? Harga emas mula mencatatkan penurunan. Jadi penutup pasaran pada minggu lepas adalah emas membuat kejatuhan sedikit. Ada sedikit kejatuhan untuk harga emas. Okey. Itu untuk pergerakan emas. Kenapa dia naik pada minggu lepas? Dari segi fundamental. Dari segi teknikal apa cerita dia? Okey, dari segi teknikal sekarang ni harga emas sedang membuat correction. Kita panggil correction. Okey, perkara ni kita panggil sebagai correction. Kita tahu memang harga emas berada dalam, semua tahu harga emas berada dalam correction wave 4. Yang mana wave 4 ni, dia boleh jadi banyak bentuk correction, tetapi yang paling basic sekali ataupun yang paling selalu terjadi adalah bentuk apa? Bentuk zigzag. Zigzag tu bentuk macam mana? Zigzag tu bentuk ABC. Yang baca yang you selalu nampak kan bentuk ABC, itulah bentuk zigzag. Sekejap saya cari saya punya pen tak jumpa. Okey. Ni adalah bentuk zigzag. Kalau lihat, okey, ni A, ni B dan ini C. Itu adalah pola bentuk zigzag lah. Yang mana macam biasa kita pakaikan rules yang sama, iaitu wave A
sama dengan wave C. Ni kalau dari segi ukuran Fibonacci, ni guide kepada siapa yang menggunakan Fibonacci lah. Okey, try ukur julat pergerakan A dengan C, sepatutnya dia tak lari jauh lah. Okey, jadikan region ni adalah sebagai region kawasan wave B. So you tarik Fibonacci apa? Tarik Fibonacci extend. So bila tarik Fibonacci extend, you gunakan scale, okey, 1.0. Gunakan scale 1.0 sebagai penanda aras kepada apa? Kepada tamatnya wave C. Cuba letak dulu 1.0 adalah penamat untuk wave C. Jadi bila you letakkan 1.0 kepada penamat wave C, kejap saya tunjuk contoh macam mana bacaan 1.0 tu, you akan dapat okey, harga berada lebih kurang di kawasan tersebut. Okey, ni contoh dia. Kalau lihat dah ada bacaan dekat sini. Okey, bacaan ni kalau kita buka dia punya trend line dia, okey. Dapat tak? Kita nak ambil jarak wave 1 ni untuk kita ukur untuk jarak wave 2. So kita dapatlah dia punya extension tamat pada 1.27 dekat sini. 1.27 ni merupakan antara level yang menghampiri dengan 100% ataupun 1.0 punya level. Jadi boleh dikatakan wave 1 lebih kurang dia punya, bukan wave 1, wave A. Wave A dia punya panjang lebih kurang sama panjang dengan wave C. Itu apa yang kita boleh katakan yang kita nampak dekat sini. Itu bacaan pertama yang mana dia punya correction merupakan apa? Merupakan A, B, C. So A, B, C ni melengkapkan 4. Jadi bila melengkapkan 4 bermaksud the next movement adalah apa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini untuk apa? Ini untuk analisis A. Faham Ini untuk ini adalah analisis A. Analisis A adalah for the last wave 5. Last wave 5 yang mana last wave 5 ni akan indicate kepada wave C untuk tamat. Iaitu di zon berapa? Zon sama 1800 sehingga 1615. So ini range penurunan untuk wave C akan tamat di mana? Di dalam range ni. Ini adalah analisis A. Yang mana analisis A kita bias kepada penurunan harga yang akan berlaku seterusnya adalah untuk melengkapkan wave 5 dan seterusnya melengkapkan wave C. Ingat itu adalah yang A. Yang A. Nak lihat analisis B macam mana pula? Apa projection untuk analisis B? Kita buka untuk analisis B. Ini pula untuk analisis B. Apa cerita tentang analisis B ni? Analisis B, ingat tak? Before this, dekat analisis A tadi, analisis A, kita target this movement, merupakan B. Sekejap, dia... merupakan B. B tamat pada titik ni. Yang mana dalam B tu jadi zigzag lah. A, B dan juga C. A, B, C dekat situ. Itu dalam analisis A. Dalam analisis B ni, kita nampak alternate movement ataupun alternate counting. Yang mana? Yang mana B tu dia jadi pada skala yang lebih besar. B tu dia bentuk satu pattern yang kita panggil sebagai flat. Dalam flat pattern ni, kita still ada A, B dan juga C. Cuma A, B, C dia tu pada skala yang lebih besar. Ni A, B, C yang
berwarna hitam ni. Ni dia punya ABC dia. Yang mana kenaikan hari tu hanyalah baru permulaan kepada wave A kepada B. A untuk B, nampak ni? B bracket ni. So dalam B bracket ni dia akan ada A, B, C yang besar. So naik hari tu adalah A, penurunan tu adalah penurunan di B, dan kenaikan yang berlaku sepanjang 2 minggu tu adalah kenaikan di C. Itu perkara pertama yang you kena faham. Okay. Bila katakan dia tamat dekat C ni, penurunan dia adalah yang seterusnya, masih lagi dalam bentuk yang sama macam analisis A. Okay, labeling dia masih lagi 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 yang ini adalah 5C sahaja. Dia bukan 5 kepada 5C. Kalau A tadi dia punya flow adalah, okay, saya tulis balik 1, 2, 3, 4, 5. Melekapkan 5, melekapkan C. Nampak tak dia punya flow? Itu flow dia. Tapi untuk yang ini, okay, dia hanya 5 ini melekatkan C saja. Itu flow dia. Jadi kita bermain dengan subwave. Wave pattern, subwave punya degree. Okay. 5 kepada C. Jadi 5 kepada C ni masih pada zone yang sama. 1800 sehingga 1615. Okay. Yang mana dekat sini kita tarik Fibonacci extend juga, yang mana Fibonacci extend kita pakai level 1%. 1% level dia kat mana? Ada katakan kita ambil sebagai highest minggu lepas 1953 sebagai penamat untuk C ni. Okay, C yang ini. Level 1.0 adalah pada paras harga tepat-tepat 1798. Maksudnya tak ada sebarang perubahan pun. Analisis A menunjukkan pada zon yang sama 1800, analisis B menunjukkan 1800. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah dari segi counting. Jadi tanya, Naik, ada kalau katakan dua-dua perbezaan, tapi apa orang kata apa keperluan ada perbezaan counting? Perbezaan counting ni dia akan effect on future punya cycle. Perbezaan labeling. Yang mana labeling ni, okay, kalau katakan analisis A tadi dia ada point-point dia, yang mana untuk future punya cycle akan ada sedikit perubahan, dan yang ini pun akan ada point-point dia yang mana dalam future akan ada perubahan dia, terutamanya untuk invalidation level. Okay, contoh. Kalau tadi analisis A, invalidation level dia adalah pada sekitar harga sini. Iaitu harga berapa? Iaitu pada harga 1972. Bermaksud harga naik lebih pada level tu, analisis A terbatal. Tapi analisis B belum terbatal. Analisis B, dia boleh naik sehingga dekat level-level yang saya highlight kat ini. Ini adalah level untuk analisis. Bermaksud dekat sini apa yang kita faham daripada analisis B ni, ada ruang lagi kenaikan. Okey, ada ruang lagi kenaikan, tetapi okey, konsep dia adalah okey, sekarang ni dia dah buat okey, rejection signal dekat this area. So bila ada rejection signal dekat this area, apa yang kita nampak untuk the current time adalah harga akan terus start penurunan lah. Tetapi kalau penurunan harga ni tak berjaya diteruskan, kita akan nampak harga tu akan buat kenaikan sedikit dekat this area. Barulah ada penurunan. Dekat situ, okay, maksudnya dia punya area harga tu, okay, dia punya area harga tu ada lebih kurang mendekati 1980 sehingga ke paras 2000. Jadi dekat sini alert kepada siapa-siapa yang dia punya break even punya level dan juga dia punya profit punya level ada pada harga 1980 lebih sehingga 2000. Okey, dia punya alert zone adalah di situ. Okey, monitor harga. Kalau katakan harga pergi dekat level tersebut, okey, 1980 hingga 2000, okey, you boleh ambil decision untuk terminate that position kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa,
okey, boleh terminate. Sebab apa? Sebab kita bayar selepas this area, harga akan terus kembali membuat penurunan. Macam apa yang saya lukis yang warna merah. Jadi alert kepada siapa yang dia punya exit zone adalah pada paras lebih kurang 2000. Okey, monitor the price sampai saya dekat paras tersebut. Okey, you boleh terminate sekiranya harga membuat kenaikan. Tetapi sekiranya harga meneruskan momentum sekarang ni, meneruskan rentak pergerakan dia sekarang ni, sebab dia punya rentak pergerakan macam yang warna hitam ni, iaitu dah ada permulaan untuk penurunan. Jadi dekat situ, okey, kita monitor untuk harga masuk buy zone pada 1800. Okey, 1800 sehingga 1615. Okey, jadi ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Kepada yang ada dia punya exit level pada paras 2000, monitor sekiranya ada kenaikan. Siapa yang tak ada position, okey, monitor untuk you letak position you, okey, pada low risk punya zone lebih kurang pada 1800 sehingga 1651. Tapi kalau macam ada yang position dia lebih, macam saya pernah cerita dulu, okey, kawasan tersebut tak cukup untuk dia park dia punya position untuk staging, okey, dia boleh mula atas sedikit. Tapi atas sedikit pun bawah daripada 1850 untuk dia mulalah. Atas pada tu masih lagi pada posisi high risk. Okey, itu yang boleh dilakukan sekarang ni. Dan juga satu lagi soalan yang famous. Okey, maksudnya malam ni high risk atau tidak untuk sebarang penambahan bagi posisi GAE? Okey, jawapan dia masih lagi high risk. Sebab apa? Sebab kalau jadi macam senario berwarna merah, okey, berwarna merah ni, okey, senario berwarna merah ni, ataupun terjadi seperti senario yang berwarna hitam ni, dua-dua kita lihat kalau ada kenaikan pun kenaikan yang sangat sikit. Nak sampai ke level 2000, okey, jarak dia lebih kurang 2% lagi. So untuk sebarang new position bagi JE memang sangat high risk. Kalau katakan dia buat rejection di paras 100 ni, iaitu di paras 2000, okey, bermaksud you punya position yang you buat, yang you execute pada malam ni, okey, tak dapat nak cover spread tersebut. Okey, so sekarang ni untuk sebarang penambahan for GAE, okey, di penghujung wave ni sangat high risk. Dari segi structure pun, okey, kita lihat kalau kita tak pakai elite wave, okey, kita pakai structure punya reading saja. Okey, structure punya reading pun, this area adalah area yang high risk. Sebab apa? Sebab this area adalah area puncak. Area top. Area top ni sebenarnya orang takkan execute order. Orang akan tunggu at least ada reversal berlaku. Bermaksud penurunan berlaku. Okey, kalau katakan nak naik lebih tinggi pun, dia akan tunggu sebarang reversal yang kecil. Kalau nak naik lebih tinggi kan, maybe dia tunggu dekat this area. Tetapi on kita punya analisis, this area takkan ada reversal lah. Takkan ada reversal berlaku. Apa yang akan berlaku? Harga tu akan penetrate teruslah pergi ke 1800. Itu kita punya prediction pergerakan harga. Okey, boleh faham tak antara analisis A dan analisis B? Okey, poin-poin harga dia sama, cuma labeling je lah. Alert labeling kepada yang monitor. Untuk elite wave punya labeling, ada dua labeling. Labeling A dan juga labeling B. Okey, yang lain, okey, the rest masih lagi sama. Dia punya target zone masih lagi sama. Bias kita masih lagi bias untuk berlakunya penurunan harga. Okey, sebab apa? Sebab harga masih lagi tak dapat pecahkan dia punya resistance dekat atas ni. Jadi masih lagi strong kepada kita untuk sell tu, bukan untuk sell lah, untuk downtrend tu diteruskan. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk technical kita pada malam ni? Okey, kita masih lagi bias untuk downtrend tu diteruskan. Okey, soalan? Ada siapa-siapa soalan untuk technical kita pada malam ni? Siapa-siapa ada soalan? Ada tak? Kita buka untuk soalan.
Kita tengok ada soalan atau tidak. Okey, clear? Okey. Puan Fazilah clear? Jadi tak ada apa-apa soalan Okey, sekiranya tak ada soalan untuk sesi Baki Outlook kita pada malam ni, saya rasa kita boleh tamatkan Baki Outlook kita untuk sesi malam ni. Nanti seterusnya insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk sesi pada malam kami untuk kita review pula seterusnya dari segi fundamental apa perkembangan dia dan juga dari segi teknikal. Adakah apa yang kita bincangkan pada malam ni, okey, momentum dia diteruskan, dikekalkan untuk penghujung minggu ini, sama ada momentum penurunan ataupun momentum kenaikan tu untuk berlaku. Tapi sekarang ni the current movement adalah bias on downtrend lagi. On the spot downtrend akan berlaku. Okay, so itu saja untuk sesi Baki Outlook pada malam ni. Kita jumpa lagi untuk the next session. Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Mr. Knight untuk